Okay, hai dan Assalamualaikum. Hari ini kita akan bercerita sikit tentang filem Roh. Okay, kali ni aku akan buat different structure sikit. Aku akan cakap pasal dia punya pros dulu, and then aku akan pergi dekat dia punya rating, and then baru aku akan pergi dekat dia punya spoiler talk lah. So, kalau ada isu apa semua, aku akan cakap dalam spoiler talk aku. Okay, filem ni directed by Amir Izwan. Dia ni antara 3 director pernah menang Cannes Gold Lion dengan Nadia Hamzah hari tu kan. So, dia sekali dalam 3 orang tu lah. Okay, pelakon dalam filem ni ada 6 orang je. So, antaranya adalah Farah Ahmad, Puteri Kasih dan Namron. Okay, sinopsis pendek yang aku boleh bagilah untuk filem ni adalah pasal kisah satu keluarga yang didatangi oleh seorang budak dan kemudiannya berlakulah macam-macam kejadian aneh selepas tu. The rest korang akan kena tengok sendiri lah. Okay, bagi aku overall aku suka movie ni. Okay, kita pergi dekat pros dulu. Yang pertama, aku rasa dia punya cinematography dengan dia punya production value of this movie lebih daripada bajet yang dikatakan dalam 300-400 ribu je. So it's amazing macam mana diorang boleh achieve this kind of level punya production value. Aku suka dia punya colour tu macam orange kekuningan sikit. It's very different sebab selalunya horror film ni dia akan ke arah biru. Kau rasa macam sejuk sikit kan, sejuk-sejuk seram sikit kan. Tapi kali ni dia ke arah kekuningan dan orange. So it's very different daripada typical horror film. And some of the shot pun dia bermain dengan api, dengan bayang-bayang lah, which is very tough to do, tapi diorang manage to capture that lah. Second thing yang aku suka adalah dia punya story. It is not a typical Malay film punya story lah, especially dalam genre horror kan. Tapi the rest aku akan cakap dalam spoiler lah. Okay, the third one is dia punya scary stuff lah dalam movie ni. Bagi aku is there, and bagi aku it's enough. Aku suka some of the shot daripada belakang kan. So kau nampak sama-sama, tapi kau nampak benda tu berjalan, bergerak. Aku suka lah. Aku suka macam mana dia approach untuk movie ni lah. Personally bagi aku it's enough, and aku tahu ada orang yang cakap cerita ni tak ada jump scare. Aku rasa ada 1-2 je. It's suitable for this kind of film lah. Okay, itu je untuk pros. So jadi aku bagi Roh 8/10. Okay, sekarang kita dekat spoiler talk. Siapa yang belum tengok, aku sarankan korang pergi tengok dulu, and then korang datang balik untuk this spoiler talk. Ataupun siapa yang tak kisah pun boleh teruskan tengok spoiler talk. Okay, first of all aku nak cakap, aku perasan lah ramai juga cakap cerita ni slow burn. Aku rasa tak pun. Bagi aku it is very much compact punya film lah. Almost all the scene bagi aku dia ada dia punya meaning and ada punya weight lah. Cuma bagi aku the flow, bagi aku dia macam naik turun sampailah pengakhiran. So that's why aku rasa macam pengakhiran tu still rasa macam ada yang mendata sikit. Selalunya lah untuk macam even horror film, dah sampai nak pengakhiran tu dia makin lama makin naik kan. Tapi yang ni dia macam still ada mendata dan nak penghabisan tu kan. Part tu aku rasa macam kurang sikit lah. And also aku perasan lah ramai yang dekat media sosial apa semua cakap pasal apa benda movie ni sebenarnya kan. So bagi aku jawapan dia ada je dalam filem ni. Aku rasa dia tak susah pun nak kau faham cerita ni sebenarnya, especially bila kau dah at the end of the movie, which is dia bagi tahu kau exactly what this movie means lah. Sebab dalam scene yang Tok berceramah tu, kat situ dia dah bagi tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bila kau dengar Tok tu bagi ceramah kan, after that kau boleh piece back daripada awal sampai habis tu, kau boleh fikir balik apa yang sebenarnya yang terjadi, macam mana kau piece the puzzle kan. So that's why aku rasa kalau ada second viewing, aku rasa orang akan lebih memahami cerita ni. Contohnya macam first shot ataupun apa yang ditunjuk lah dalam movie ni, ada teks, iaitu ayat Al-Quran dia tunjuk yang pasal iblis dan juga manusia. Kalau kau dah dengar tu ceramah tu, and then kau relate balik dekat teks tu, ayat Al-Quran tu, and then aku rasa kau boleh faham dah, okay, this movie it's about manusia dengan iblis lah. So kat situ kau dah sikit-sikit kau boleh faham lah the whole story. Okay, aku nak cakap pada awal movie ni, first aku tengok tu, aku ada problem sikit dengan dia punya bahasa. Aku rasa macam pelik sikit sebab aku dengar dia cakap bahasa macam orang KL, tapi dalam keadaan yang environment yang yelah di dalam hutan, isolated kan, macam tak kena lah bagi aku. Aku ada problem sikit dengan bahasa, penggunaan bahasa diorang dalam tu. Tapi bila kau dah faham the whole movie, aku dah faham the whole movie, aku rasa okay, it's fine. Tak ada masalah kat situ lah. And as for the ending plot, macam aku cakap tadi, dia dah basically tell you everything about this movie. And also aku perasan Zaf ada buat video ending explain dia dengan
pengkritik filem KL kan. So aku rasa korang boleh pergi tengok yang tu lah kot. Aku tak tengok lagi, aku tak tengok full, aku tengok sikit je sebab aku tak nak kacau dengan aku punya interpretation tau. Sebab aku tahu diorang punya interpretation tu lagi power. So biar aku punya interpretation sendiri before aku tengok diorang punya interpretation lah. Okay, tapi kat sini aku nak sentuh sikit beberapa scene yang aku rasa a bit confusing, ataupun mungkin ada orang yang bertanya kan, kenapa macam ni kan. And aku punya my take on that particular scene. Salah satunya adalah macam mana Angah mati. Okay, yang ni it is very straightforward. Tapi kalau kau perasan, ada satu scene tu Tok tu cakap pemburu. Dia cakap apa yang kau nampak semua tu kadang-kadang bukan betul pun. And then dia tunjuk yang sebenarnya si Namron tu bunuh rusa tu kan, dan bukanlah Angah. So kat sini aku fikir macam mana Angah tu boleh mati kan. Dan kalau Angah tu tak mati disebabkan pemburu, siapa pula bunuh Angah tu kan. Aku dah macam, weh, macam mana pula cerita ni kan. Tapi bila aku fikir balik yang si Tok ni adalah iblis so bisikan dia tu just mengelirukan si pemburu ni lah, karakter Namron ni kan. Dia saja je nak mengelirukan yang diingatkan, oh bukan dia yang bunuh budak tu, tapi sebenarnya dia yang bunuh. Benda tu pun effect viewers lah, macam aku audience, yang aku fikir macam benda tu dah twisted lah. Tapi sebenarnya benda tu lah yang terjadi. And yang kedua pula, siapa yang sebenarnya kontrol adik ni yang awal-awal kan, budak kecil tu, dengan Along. Okay, so bagi aku filem ni dia ada dua lah, iblis yang kontrol si Tok ni, dan juga dengan si adik, and then transfer tu Along. So aku rasa dua-dua ni memang macam tag team lah. Kira di mana si budak ni pergi, si Tok ni akan follow, dan diorang akan hancurkan macam ada satu perkampungan tu yang diorang cakap habis terbakar. That's diorang punya kerja lah. Okay, lepas tu ada pula yang si mak ni bercerita tentang cerita seram tu, yang ada ketuk-ketuk tu kan, lepas tu ada tahayat dia tu. So benda tu bagi aku it's a mechanism lah dalam cerita horror kan. Macam kalau kau tengok Conjuring ada clap kan. But for this one, kalau kau nak tengok dengan lebih mendalam, it really tries to say that bila kau takut dengan something, macam mak tu, even though dia bercerita, tapi dia ada rasa tu kan, ada rasa seram tu kan. And then iblis tu dengan syaitan tu menggunakan balik apa yang ditakutkan oleh mak tu. Pintu jalan masuk untuk iblis ni memang kacau bilaukan karakter mak ni, untuk dia lebih takut lah dengan apa yang terjadi dekat rumah dia tu. Okay, bagi aku lah, overall movie ni aku rasa kalau siapa yang susah nak faham apa semua tu, aku rasa it's the best way to hadam atau untuk tengok cerita ni adalah kau fikir movie ni as a blank slate lah. Sebab movie ni is all about symbolism, is all about representation. Sebab kalau kau perasan, dia movie tak pernah bagi tahu pasal time and zaman bila. Dia tak pernah bagi tahu karakter ni punya background. So benda semua tu kau tak boleh complain lah kenapa dia tak nak bercerita tentang tu, sebab dia bukanlah sebab tu pun. Kalau kau nak tengok movie ni as a simple and straightforward punya horror, aku rasa it will be a bit boring lah kan. Kalau kau just tengok purely just untuk nak tengok for the jump scare ataupun the horror kan. Sebab movie ni is more than that lah. Sebab bila kau faham apa movie ni try to say, then kau akan try tengok movie ni in a different angle, and then kau akan try kupas movie ni layer by layer lah. Which is bagi aku that's the best part of the movie lah. Sebab bila kau tengok movie ni kau tak faham, and then kau try to digest, kau try to think about what the movie try to see lah. And aku rasa this director achieve that lah. And for his first movie, aku rasa it is just ridiculous, and it is macam kau kena hats off lah dengan dia, sebab dia berani nak buat something very different yang aku tak pernah tengok dalam filem-filem Malaysia ni. So congrats lah untuk Amir Rizwan dengan dia punya team, dengan Kuman Pictures semua. And I really do hope that this movie berjaya, so that kita akan dapat lagi movie-movie yang macam ni lah. Okay, so the rest korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang tentang movie ni, ataupun kalau korang ada any soalan yang mungkin aku tak jawab untuk spoiler talk ni, aku just pick sikit-sikit je lah kot, sebab sekarang panjang-panjang sangat pun tak ada orang tengok kan. And kalau korang ada soalan, korang boleh komen kat bawah, aku akan try jawab. And then thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.